Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Fadilatul Ustaz, Tuan Imam kita, luar biasa Ustaz. Saya doakan Ustaz panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Amin. Semoga dengan pentadbiran Ustaz dan yang duduk di bawah tampuk kepimpinan Ustaz diberikan kecerdasan fikiran, kecergasan fizikal. Nampak yang betul itu betul dan buat, dan nampak yang tak betul itu tak betul tinggal. Mudah-mudahan masjid Merbuk ni dipandu ke arah yang diredai Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang saya muliakan, yang saya kasihi dan saya sayangi, para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, guru-guru, cikgu-cikgu, semua yang ada dalam majlis ni yang bersangka baik dengan saya, ada salah silap kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, mudah-mudahan malam ni berhimpun ramai-ramai. Pasti ada di kalangan kita wali-wali Allah. Kita mengharapkan dalam majlis ni yang pertama, Allah sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, semoga Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang ketiga, semoga Allah sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang keempat, kita mohon agar Allah bagi kita tapak kaki kita ni, Allah bagi lagi pijak masjid di tempat kita dan semua masjid, terutamanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincang tajuk keluarga bahagia. Itulah tajuk yang diberikan kepada saya. Patutnya tajuk macam ni. Selalunya saya sebelum ceramah saya akan tanya pendapat ustaz-ustaz tua dulu. Sebab saya ni bukanlah mahir atau mana sangat. Jadi saya selalu tanya, Ustaz Bat lah selalu saya tanya. Dia kata, hang tak payah ceramah tajuk keluarga bahagia. Hang budak lagi, dia kata. Dia kata, hang budak lagi. Patut tajuk ni bagi kat ustaz-ustaz tua. Ustaz Kazim ke, Ustazah Hafizah Musa ke. Mereka boleh cerita. Ustaz Bat lah, kalau ya pun Ustaz Bat lah juga kan. Jadi bagi kat kita ni payah kan. Saya bukannya mahir sangat. Jadi bila dia kata lagu tu, saya kata ada, tu lagu mana? Tapi kok mana pun sekali-sekala dia kata,
Tapi kok mana pun Ustaz Bat kata, tapi kok mana pun sekali-sekala Ella tak nyanyi juga lagu rock, dia nyanyi juga lagu ballad kan, lagu ballads. Dia kata lagu tu lah. Boleh lah sekali-sekala nak cakap. Jadi dalam keadaan sekali-sekala tu, tajuk-tajuk macam ni memang saya tak mahir sangat lah. Ni bukan kemahiran saya, tak pandai sangat. Jadi saya buat macam ni. Saat lagi mula, ni tak mula lagi, ni bagi tahu dulu. Saat lagi mula kita baca Fatihah. Lepas baca Fatihah kita baca doa. Lepas baca doa, kita baca selawat ramai-ramai. Rugi ramai-ramai ada ni tak baca selawat. Kita baca selawat ramai-ramai. Lepas baca selawat, baru kita masuk tajuk kita. Tajuk dua keluarga bahagia. Saya timbul dulu soalan, adakah orang seumur hidup dia bahagia? Yang tu soalan tu. Kita jawab, ya, ada. Saya akan datangkan contoh. Lepas kita dah cerita dah bahagianya mereka, baru kita masuk tajuk keluarga. Dari situ barulah kita bincang. Keluarga ada siapa, mesti ada apa, kena buat apa. Hujung kita buat kesimpulan. InsyaAllah. Boleh Tara tu? Boleh. Senang. Bagi tahu siap-siap dah apa nak ada. Okey? Jadi insyaAllah. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada penghulu kepada semua keluarga yang bahagia, iaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan kepada baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita, para imam kita, semua yang mengajak kita, yang mendoakan kita, adik-beradik kita, bapa kita, mak kita, pakcik, makcik kita, saudara mara kita, dan niatkan kepada semua almarhum, terutamanya ahli qaryah Masjid Al-Bushrah, yang mana semoga Allah mencucuri rahmat atas roh mereka semua. Dan kita niatkan juga kepada semua yang mana yang ada dalam ni, yang sama ada menonton secara online ke, secara ni duduk dalam majlis ilmu ni secara alam nyata ni, yang mana yang sakit, Allah sembuhkan penyakit dia. Yang mana yang berhutang, Allah mudah melangsaikan hutang mereka. Mana yang dalam dilema, Allah bagi dia jalan keluar. Yang mana yang bujang, Allah bagi dia jodoh soleh-solehah. Yang mana yang ada anak, Allah bagi anak-anak dia jadi anak-anak soleh-solehah. Yang mana yang duk hidup lagu kita ni, kalau betul Allah nak jumpa kita dah, semoga Allah matikan kita dalam mati yang baik. Dan semoga negara kita dipimpin oleh pemimpin yang soleh. Andai ada tindakan-tindakan mereka pemimpin ni yang tak betul dan tak bagus, Allah bataikan apa yang mereka nak buat. Dan kalau ada yang baik mereka nak buat, Allah Ta'ala mudahkan urusan mereka. Dan negara kita dipelihara daripada segala keburukan, kemusnahan, perpecahan, dan jadikan negara kita baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan memberikan kepada kita satu lagi niat apa? Bagi kita dapat jumpa bulan Zulhijjah insyaAllah. Bisirril Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Baik, jom kita baca selawat muqaddimah dulu. Simple ya, selawat badar. Salatullahi salamullah. Boleh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Salatullahi salamullah ala taha rasulil
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Ya Allah, semua sekali. Salatullah salamul Allah ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, habis semua. Salatu Allah ala Taha Rasulil. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Okey. Keluarga bahagia. Baik. Ada orang yang bahagia seumur hidup dia? Jawapan dia ada. Walaupun hidup mereka tunggang langgang, bukan maksud kat sini hidup mereka tu tunggang langgang maksudnya mereka tak reti urus. Tidak. Hidup mereka tu naik turun. Hidup mereka tu berpecah. Sambung balik, bergaduh, bertengkar. Ada orang hidup dia, bukan keluarga, hidup dia. Jadi tak jadi, teruk tak teruk, kena tak kena, semua kena dalam hidup dia. Ada yang masuk penjara. Tapi mereka semua bahagia seumur hidup mereka. Sebab apa? Sebab maksud bahagia yang kita faham diterjemah oleh Allah Ta'ala dalam Quran sebenarnya. Iaitu salah satu firman Allah, iaitu falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, dan Allah memberikan kepada mereka itu kehidupan bahagia. Allah habaq. Bukan kita, bukan saya tak terjemah. Allah bagi tahu. Falanuhyiyannahum, aku bagi depa hidup hayatan thayyibah, dalam kehidupan yang bahagia. So mana kehidupan bahagia tu ada, Allah terjemah. Jadi macam mana kita nak hidup? Sebab kat sini Allah kata sesiap ada orang tu aku bagi kat dia falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, aku bagi depa hidup bahagia. So siapa dia? Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza da'a ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sekiranya Allah dan Rasul da'akum lima yuhyikum, menyeru kamu ke arah Allah dan Rasul,
kerana itu akan memberikan kamu kehidupan. Jadi siapa nak hidup, mesti kena ikut Allah dengan Rasul. Jadi cerita dia hari ni, kunci bahagia dapat dah. Siapa nak bahagia dalam hidup, mesti kena ada iman. Yang ni je boleh ikut Allah dengan Rasul. Kalau tidak, tak boleh. Bukti dia, bayangkan hidup kita daripada awal, maafkan saya nah, dipukul oleh adik-beradik, dibuang oleh adik-beradik dalam perigi, dijual oleh adik-beradik, dibawa sebagai seorang hamba yang hilang harga diri, dan dipenjarakan atas bukan sebab dia, iaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi ketika mana Zulaikha mengajak dia melakukan perkara terkutuk, apa kata dia? Inna Rabbi, macam ayat dia kata apa? Ma'azallah, dia kata, aku berlindung dengan Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Itu ayat dia. Surah Yusuf, Ustaz. Muka surat belah kiri, 2 baris daripada atas. Apa dia kata apa? Ma'azallah, Zulaikha, jangan, aku minta lindung daripada Allah. Pasal innahu Rabbi, dia Tuhan aku, ahsana maswai, terlalu sangat baik dengan aku. Baik apa? Bukan Allah bagi dia kena pukul dengan adik-beradik dia. Bukan dia kena tauk dalam perigi oleh adik-beradik dia. Bukan dia kena jual oleh adik-beradik dia. Bukan dia kena daripada harga diri dia seorang anak kepada Nabi dan mimpi untuk jadi Nabi, dijual menjadi hamba tak ada harga diri. Nak tebus diri sendiri pun tak boleh. Dalam keadaan macam tu, tahu aku masuk dalam penjara, aku tetap akan bahagia. Pasal apa? Aku ada iman. Kalau orang macam ni boleh jumpa iman dalam penjara, takkanlah kita yang duduk dalam rumah tangga kita, rumahku syurgaku, tak boleh jumpa bahagia. Dua. Bagaimana dengan seorang lelaki yang Allah kurniakan semua benda dekat dia? Dialah raja, dialah pemerintah, dia ada ladang, dia ada anak lelaki 12 orang. Ini bukan nak kata orang lelaki lebih daripada orang. Tak. Nak abang kata orang Arab masa tu, siapa ada anak lelaki sampai 12 orang? Jangan katakan 12 orang, ada seorang dua pun hebat dah untuk orang Arab. Ni 12 orang anak dia lelaki. Dalam sekelip mata aja, Allah bagi dia punya ladang dia hancur. Hari ni, esok dia tengah makan dengan anak-anak dia, bumbung rumah dia ranak, meninggal 12 anak dia. Esok binatang ternak dia semua mati. Lusa hari keempat, dia jatuh sakit, tersadai duduk atas katil, tak boleh buat apa. Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Ini tuan-tuan baca sejarah ni. Ini 25 Rasul kita. Dia kena lagu tu. Saya yakin kalau kena dekat kita punggah. Kena kat orang merebut punggah. Hari ni ladang habis. Esok anak semua meninggal. Lusa binatang ternak habis. Tak ada apa dah ni. Dalam tak ada apa tu, jatuh sakit terus. Oi, kalau kena kat kita menyumpah. Bila dikatakan oleh isteri Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dia kata, you kan Nabi. Siapa you tak doa dekat Allah? Tapi dia tak katalah ayu. Ni bahasa orang merebut. Dia kata, bukankah you tu Nabi? Siapa tak doa? Doa Nabi makbul. Apa jawab Nabi Ayub? Aku malu. Allah bagi aku sihat 50 tahun. Aku baru sakit 18 tahun. Aku nak minta doa untuk aku sihat. Malu. Sebab apa? Dia rasa ada bahagia dalam hidupnya. Bila disuruh juga oleh isteri dia doa, dia doa. Doa tu rakam dalam Quran. Sakit 18 tahun. Doa pendek tu kalau tuan-tuan tengok. Apa? Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Habis doa dekat tu
Tuhan, saya ditimpa sakit. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Habis. Wala mengadu, tak ada mengadu, tak ada mengata, tak ada apa. Pasal apa? Bukan sakit 18 tahun. Tak. Aku ada temu bahagia dalam hidup aku. Tu. Tuan-tuan nak siapa? Ni, nak masuk bulan Zulhijjah. Dahlah dia tu daripada awal lahir dalam keluarga. Saya guna istilah keluarga sebab dalam Quran sebut abi. Bila kata abi, dia boleh jadi dua. Bapa sendiri atau pakcik. Jadi orang khilaf kat situ, jadi kita kata keluarga. Dia lahir dalam keluarga buat berhala. Dia pecah berhala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi sekali pun dia tak pernah tinggi suara ke ayah dia. Tu Nabi Ibrahim. Pasal dia rasa bahagia. Pasal apa aku nak kena bergaduh ni pak aku. Tak cukup tu. Dia besar pula, dia jumpa dengan Namrud. Tak cukup dengan Namrud. Dia menikah, tak dapat anak sampai umur 80. Tak ada anak. Wahal doa makbul. Menikah seorang lagi dapat, ada berlaku konflik. Hantar pula pergi keluarga duduk tengah padang pasir. Tak tahu tang mana. Mekah lah kita tahu lah. Tapi duduk. Berjalan tengah padang pasir, tak bercakap sepatah. Hadis Nabi. Allah bagi wahyu kat Nabi Ibrahim, bawa anak isteri pergi duduk tengah padang pasir, jangan cakap sepatah pun dengan dia. Dia boleh turut. Jangan main dengan orang merbuk kalau tu. Pak Long bawa kereta tengok daripada hujung jalan ni, terus pergi jauh, nak keluar jalan ni ya. Cuba duduk sengap, bawa Mak Long duduk tanya macam-macam. Ni kita nak pergi mana? Duduk buat keras lagu tu. Dah ni nak pergi mana ni? Keras lagu tu. Sampai hujung jalan lagi, berakai. Kita try buat lagu tu tengok. Tak jadi Dia boleh sengap sepanjang jalan. Isteri tanya tak jawab sampai dia letak. Lah kali isteri tu cerdik. Isteri kata, ni perintah Allah kah? Bila kata lagu tu, baru dia jawab sepatah. Tu pun tak beralih. Sebab Allah perintah. Dia kata, na'am. Tu ya. Jalan. Dah lah tinggal lagu tu. Selang-selang yang mai tengok. Anak besar sikit, sembelih pula. Sembelih. Tuan-tuan jangan ingat dia gantikan kibas dalam keadaan baru nak pergi sembelih. Tak ada. Dia digantikan kibas masa pisau tarik kat leher ni. Hak tu yang selalu kalau baca kitab Tauhid tu yang Allah, yang Tok Guru selalu bagi tahu. Pisau ni sifat dia memotong dengan izin Allah. Kalau tak putih. Tu bukti dia. Api membakar, dia tak akan bakar dengan izin Allah ni, baru boleh bakar. Tak bakar dia. Nabi Ibrahim juga tahu masuk dalam api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tajuk ni mai lah Wahabi ke siapa ke bincang tajuk ni, tengok dulu nak jadi lagu mana. Sebelum nak tembak tajuk-tajuk lain. Ni bukan ni sifat 20 ke apa kan, jangan nak main kata, jawab ni dulu kalau boleh jawab. Dua peristiwa Nabi Ibrahim tarik pisau tu, baru Allah buat turun wahyu, qad saddaqta ru'yah, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi kamu, baru ganti dengan kibas. Tu tak cukup lagu tu, buat pula keturunan dia ada dua jalan, satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishak. Turun daripada Nabi Ishak tu Nabi-Nabi Bani Israel, pakat kena bunuh belaka. Tapi Nabi Ibrahim luar biasa, Allah puji dia. Allah kata, wa Ibrahim allazi waffa. Nabi Ibrahim ni dia luar biasa baik dia. Sebab sebab dia jumpa bahagia sepanjang hidup dia. Jadi kita dah tahu dah. Lah ni kunci bahagia tadi, saya kita bincang tajuk beriman. Tapi nak bawa keluarga beriman, kita bincang keluarga tadi, tengok macam mana Nabi atur. Jom satu persatu. Keluarga, habis tajuk. Setengah jam dah. Okey. Lagi setengah jam habis Senang. Keluarga. Keluarga di dalam Islam mesti terdiri daripada lelaki dan perempuan.
Dia tak boleh lelaki-lelaki, dia tak boleh perempuan-perempuan. Dia tak akan bahagia. Mana tahu? Firman Allah, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ayat yang pertama surah An-Nisa. Yang kedua, saya urai, jangan takut. Yang kedua, firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dua ayat saya bagi bukti keluarga nak bahagia. Kunci pertama sekali keluarga, kena ada jantan, kena ada betina, kena ada lelaki, kena ada perempuan. Okey. Jadi kalau lelaki-lelaki tak akan bahagia, hang buatlah lagu mana pun tak akan bahagia. Perempuan-perempuan pun tak akan bahagia. Dia yang akan bahagia keluarga tadi tu, keluarga adalah Islam, mesti kena lelaki perempuan. Dua. Okey, settle. Apakah ciri-ciri lelaki? Dua. Nak keluarga bahagia, ciri-ciri lelaki dua. Nombor satu, hadis Nabi. Nabi kata apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Bila mai kepada kamu ayah dan ibu, satu orang lelaki yang diredai agama dia dan diredai akhlaknya. Orang lelaki ni kunci dia nak jadi keluarga bahagia. Dan orang lelaki kita ni nak sibuk apa? Dua ni je. Jaga agama, jaga akhlak. Sebelum menikah, kalau dua ni cantik, cantik. Jangan takut rupa kita. Jangan takut. Tuan-tuan kenal Ustaz Don. Tuan-tuan tak kenal masa The Don. Tuan-tuan tak kenal saya masa tu. Kalau tuan-tuan tengok memeluat. Tuan-tuan tak kenal saya masa tu. Kita jadi comel lagu ni. Lepas kita menikah, isteri kita perelok kita. Jadi elok. Baru tuan-tuan tengok, kena. Janggut dia, misai dia, rambut dia. Baru kena, spek mata dia. Cuba masa dulu. Jadi orang lelaki jangan takut. Kita akan cantik bila kita kahwin. Jangan takut. Jangan takut. Pandailah isteri kita buat untuk bagi kita jadi elok. Jadi sebab tu contoh yang pertama, saya bagi contoh lelaki yang ada akhlak, ada agama dulu. Suatu hari ada seorang lelaki, dia bercerai dengan isteri dia, berpisah. Bila dia pisah, dia sakit hati. Dia berdoa dekat Allah. Dia kata, Ya Allah, perempuan ni sakitkan hati aku. Perempuan ni merosakkan hidup aku. Perempuan ni tu maksud isteri dia lah. Lepas dia bercerai tu, malam tu dia semayang, dia doa. Dia tadah tangan, dia angkat, dia kata, Tuhan, perempuan ni bagi sakit hati aku. Perempuan ni merosakkan hidup aku. Perempuan ni menghilangkan janji-janji dia pada aku. Perempuan ini memutuskan apa yang dia janji dengan aku. Perempuan ni, semua benda yang perempuan tu buat dekat dia tinggi. Tak mau dengar. Semua dia mengadu depan Tuhan. Dia kata perempuan ni. Habis dia mengadu pasal perempuan tu, dia nak doa pula bagi kena dekat perempuan tu pasal dia tak puas hati. Dia kata, oleh itu ya Allah, Engkau binasakan hidup dia. Engkau musnahkan kerjaya dia. Engkau bagi dia lingkup. Engkau buat yang ni kat dia. Engkau buat yang ni kat dia. Jangan bagi ni kat dia. Jangan bagi ni kat dia. Jangan bagi ni kat dia. Dia doa. Semua jangan. Di hujung doa tadi itu dia doa, Ya Allah, jangan perkenankan doa saya kerana saya cintakan dia. Pasal dia ada agama. Dia tahu tempat nak mengadu kat siapa. Kata pepatah, cinta ni kalau sayang ni, dia tak boleh duduk dekat fizikal. Abang senyum panjang abang. Syok dengar.
Dia kata, cinta ni kalau dengan fizikal, yang tu bukan cinta yang sebenar. Cinta yang sebenar kalau tak ada depan mata pun kita akan tetap sayang dan suka. Ada ke tak ada, berpisah ke tak, sebab kita akan doa kebahagiaan orang tu. Suatu hari ada seorang ulama, dia berpisah dengan isteri dia. Orang keliling pakat mai tanya dekat dia. Masa dia nak masuk dalam mahkamah tu, orang mai kat dia dulu. Masa tu tak jatuh talak lagi. Ni dalam proses nak jatuh talak ni. Wartawan mai kat dia. Ustaz, kenapa jadi lagu ni? Apa yang isteri Ustaz buat? Dia kata, minta maaf lah. Saya tak boleh cerita buruk dia. Kerana dia masih isteri saya. Tanggungjawab saya untuk menjaga aib dia. Jadi dia bertunggu. Dia masuk dalam mahkamah. Masuk, putus. Cerai, talak satu. Keluar lah. Dia beritahu, okey Ustaz, tadi tak boleh. Sebab dia dah bini Ustaz. Lah ni macam mana? Lah ni lagi tak boleh. Dia bukan lagi isteri saya, dia sudah orang perempuan lain. Saya mana boleh buka aib orang, nanti Allah buka aib saya. Ya salah. Nampak? Kalau lelaki ada agama, insya-Allah keluarga dia bahagia dunia akhirat. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk menung. Ni hadis sahih Imam Bukhari. Nabi duduk termenung. Duduk termenung kat satu bawah pokok. Nabi duduk termenung. Kita semua kan kenal Nabi ada seorang member yang cukup sayang dengan Nabi. Nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Nama pun As-Siddiq. A1 dia. Yang ni tak usah sembang lah. A1 dia ni ada satu hadis tu, Sayyidina Abu Bakar. Dia sendiri cerita. Dia kata apa? Masa perang Badar kan orang Islam kena ambush. Kan mula-mula kan orang Islam datang sini. Ni saya ringkas saja cerita lah no. Sebab tajuk kita keluarga bahagia. Hak ni cerita sampingan aja lah no. Cerita pasal Sayyidina Abu Bakar sejam tak habis. Dia punya mula dia macam mana dia percaya dengan Nabi. Dialah member Nabi. Beliaulah member Nabi sebelum Islam. Masa kecil lagi beliaulah member Nabi. Berjalan sekali dengan Nabi. Daripada kecil dia geng. Nabi punya tag team. Nabi punya tag team. Kalau macam budak-budak ni punya cerita, kalau Naruto dengan Sasuke. Ada cerita dia. Kena. Dia macam tu. Faham? Dia punya tag team dia. Dia punya tag team. Kalau dulu zaman saya cerita basketball nama Slam Dunk. Slam Dunk. Kalau siapa nama dia tu nombor 10 tu, partner dia nombor 11. Apa lupa lah nama dia pak. Tak ingat lah. Rukawa tu nombor 11. Tu kira tag team dia. Dia punya geng dia. Partner dia. Saya ni nak Abu Bakar kata apa? Nah, abang kata A1 punya geng ni, member yang A1 ni. Dia kata masa perang Uhud, ni kan orang Islam. Ni kan bukit tempat memanah. Ni perang. Ni musyrikin. Depa serang musyrikin mai, lawan, panah ke atas, depa ni kena teruk atas dengan bawah, depa ni lari. Bila depa ni lari, kawan ni ligan. Hak ni turun. Bila turun semua dah duduk tengah-tengah. Khalid Al-Walid, Sayyidina Khalid Al-Walid, masa ni belum Islam lah, Sayyidina Khalid Al-Walid jugalah. Lari naik atas panah tu, orang Islam duduk tengah, kena lagu tu. So masa kena macam tu, semua orang berselerak lari. Sayyidina Abu Bakar abang. Hadis boleh buka. Dia kata, ketika semua orang lari berselerak, aku seorang aja yang menuju ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayang, tengah panik macam tu, dia tak fikir dia. Dia fikir Nabi. Memang terror. Orang lain bila dia pergi kat situ, baru orang patah balik. Masa kena ambush mula tu, semua berselerak lari dulu. Dia seorang seorang dia aja lari ke arah Nabi, duduk depan Nabi. Dia seorang. Ini kira A1 lah. Nama dia As-Siddiq. Best. Siapa nak belajar brotherhood, belajar daripada mereka. Memang terror lah. Lepas tu Nabi duduk seorang-seorang bawah pokok. Duduk termenung. Nabi menung. Termenung. Tengok lagu tu. Sayyidina Abu Bakar mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia As-Siddiq.
As-Siddiq ni aku tak akan tanya, aku tak akan cakap apa. Nabi buat, aku buat. Dia mai duduk tepi Nabi, hop, termenung tengok sama juga. Saidina Abu Bakar punya level, standard dia boleh gelak dengan Nabi. Bila dia tengok Nabi gelak, dia boleh gelak tanpa dia perlu tahu apa benar nak gelak. Siapa ada member macam ni, jaga elok-elok. Bukan senang. Dia boleh menangis, terisak-risak sama macam Nabi, tanpa dia tahu apa benda yang menyedihkan Nabi. Cukup Nabi teriak, aku teriak. Hui, tak jumpa sama lah. Ini A1 member ni, sempoi. Duk temenu, dua orang tengok, diam sengap dua orang. Depa ada seorang lagi member. Hak ni dia cengeng sikit. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Dia mai macam dalam keadaan cemas, bukanlah cemas, macam rasa macam orang panggil bahasa kita kira kabut pala. Dia mai macam, hai aku main nak cerai hampa lebih kurang lagu tu. Dia main tengok depa duduk lepak. Bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk jawab. Lepas tu dia kan jenis akan ikut Saidina Abu Bakar ni. Saidina Abu Bakar buat apa dia pun buat agak. Jadi dia tengok duduk agak, dia pun main tepi, dia duduk. Tapi jenis member tak boleh duduk diam. Dia tengok depa sengap. Dia tengok depa sengap. Tu dia tanya, "Siapa hangpa dua sengap?" Dia tak tahan. "Siapa hangpa dua sengap?" Dia tanya. Saidina Abu Bakar kata, "Aku dah Rasulullah sengap, aku sengap lah." Lepas tu dia bertanya, "Hang siapa? Hang main ni siapa?" "Aku main cerai hangpa dua." "Pasal?" "Aku nak abang, tadi dekat rumah aku kena beletiak dengan bini aku. Dia balun betul-betul memang. Aku sampai fed up lah, tunggu dia habis cakap, aku belah keluar. Main cerai hangpa lah." Nabi dengar lagu tu, Nabi gelak. Nabi gelak. Nabi kata, "Aku pula main duduk sini pasal anak hangpa dua. Anak Saidina Abu Bakar, Siti Aisyah. Anak Saidina Umar, Siti Hafsah." Nabi kata, "Anak hangpa dua beletiak aku tadi. Aku kenal aku main duduk ini benar seorang-seorang." Ada hadis. Baca. Hadis sahih. Maknanya apa? Pengajaran pertama, keluarga bahagia adalah keluarga yang kena beletiak. Betul. Steady ya, duduk tiga-tiga orang. Walhal tiga-tiga penghulu syurga. Balik rumah kena serupa tu. Berakak. Tiga-tiga tu champion. Takkan ada orang ke hari akhirat akan bangkit lu, melainkan tiga orang ni kena bangkit lu. Nabi bangkit, Nabi tanya, "Mana sahabat aku?" Pram naik Saidina Abu Bakar. "Mana seorang lagi?" Pam naik Saidina Umar. Tiga orang akan bangkit lu. Depa first duduk di padang mahsyar. Seorang tiga orang ni ya, orang lain semua tak ada. Ni tiga orang ni. Tapi dia duduk tiga orang termenung duduk. Merenung masa depan. Bahagia apa? Bahagia. Ada agama. Senang. Yang kedua, orang lelaki kena ada akhlak. Bila ada akhlak, insya-Allah keluarga bahagia. Suatu hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa? Nabi duduk lepak dengan kawan-kawan. Saya ni guna istilah kita lah, boleh lah. Nabi duduk lepak dengan member-member. Boleh faham, betul tak? Dia janganlah pula ada setengah orang dia sensitif yang duduk tengok online ni. Dia kata, "Apa Ustaz Don kata Nabi lepak?" Payah nak kata Nabi sedang duduk bertelengku bersama dengan para sahabat. Payah. Dah pakai bahasa kita sudahlah. Nabi duduk lepak dengan member-member Nabi. Duduk di rumah Nabi. Rumah isteri Nabi lah, iaitu rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam. Duduk lepak, tiba-tiba pintu diketuk. Ketuk, pintu ketuk. Buka, Siti Aisyah buka pintu lah, sebab husband duduk sembang dengan member-member. Buka pintu. Buka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadam. Khadam siapa? Khadam Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu anha wa ardaha. Isteri Nabi yang lain, Siti Safiyah yang daripada keturunan Yahudi. Dia mai hantar kerana dia di antara orang yang pandai masak dan Nabi suka dia masak. Jadi dia hantar makanan mai kat rumah Nabi. Di rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah dia macam relax, jangan carai aku.
Nabi duduk rumah aku kot. Lebih kurang bahasa macam tu. Ni janganlah pula dia kata, ada pula umum. Janganlah. Ni kita tengah cerita bahasa merebut. Bahasa kita, sinetron kita. Betul? Bagi kita bahasa kita lah. Dia macam, ni siapa bagi ni? Sofiah bagi ni. Untuk Nabi. Siti Aisyah kata, bukan Nabi dah kira duduk rumah mereka ke? Ni rumah aku. Dia ambil pinggan tadi, dia lempak depan Nabi. Jangan tuan-tuan. Kira kalau siapa rumah dia, isteri dia tak lempak pinggan lagi, kira ewan lagi lah. Kira terror lah. Ada setengah orang dia tak suka bila kita bincang tajuk ni. Dia kata kita macam nak memalukan isteri Nabi Ummul Mukminin. Tak, saya tengah cerita kat tuan-tuan kehidupan keluarga Nabi, betul? Kita rasa macam syok dengar, betul tak? Kita rasa macam, serius lah. Kita akan rasa macam tu. So dia lempak pinggan depan Nabi, depan para sahabat. Kalau kita kena. Tak usah picuh lah. Kalau tu imam sudah. Bagus yang kita duduk. Ustazah mai-mai. Ni apa dia ni? Pam dia lempak. Tu dia. Saya duduk termenung luar. Tengok lu. Kita akan tak menung tu pasal. Tapi kita akan, awak duk buat panggil aku ni depan orang ni. Kita akan jadi macam tu. Tapi sebab Nabi kan orang paling tinggi akhlak. Nabi orang paling tinggi akhlak. Walaupun Nabi yang paling berhak. Sebab Nabi ada wahyu. Dia baling pinggan lagu tu. Semua orang terkejut. Sahabat terkejut. Nabi pun. Nabi bangkit tu. Nabi kutip pinggan tadi tu. Nabi ambil roti-roti yang ada atas tu. Nabi susun balik. Nabi tengok kat para sahabat. Nabi kata apa? Biasalah, kadang-kadang mak ampak ada on and off. Nabi boleh backup pula. Orang perempuan nak ni, dia cukup mau. Laki backup dia, betul no? Nabi steady ya. Kutip. Tadi relax mak ampak kadang-kadang ada on and off. Ni off, tak ada masalah. Sahabat pun, Nabi, Nohan. Ni, duduk, ambil, makan. Tak ada kata duk heng sana, tak ada apa, tak ada. Makan, buat tak tahu. Siti Aisyah pula jadi duduk dah. Sepatah tak kata apa ni. Habis makan, sahabat pun beransok. Kalau bahasa kita, sahabat pun belah lah lepas tu. Beransok lah lepas tu. Siti Aisyah mai kat Nabi. Sebab tu orang kata, kadang-kadang silent is loud. Sengap tu dia kuat sebenarnya. Sengap tu dia kuat. Tu senjata kita lah. Orang lelaki lah. Tu senjata kita lah. Duk sengap. Isteri kita akan tahu lah. Hampa yang mana tak menikah lagi ni, insyaAllah esok hampa sampai fasa tu. Jangan takut. Kami banyak kali dah. Bahagia. Apa kata tak bahagia? Elok kan. Dia mai. Siti Aisyah mai kata, Nabi tak marah saya ke? Dia tanya lagu tu. Nabi kata, lah ni ambil pinggan baru, ganti pinggan pecah tadi, pibuh makanan, pergi hantar balik kat Sofiah minta maaf. Settle. Ewana. Ini memang terror. Boleh buat lagu ni kau terror. Tu macam mana? Tak apa? Okey. On terus. Okey. Sebab saya Selangor. Dah biasa duduk kat Selangor. Dia bilang asal azan, dia kena azan lu. Tu tanya lu. Ni on Terus. Baik, sambung. Tak apa, cantik, cepat sikit habis. Kita ada time habis tak? Tak ada? Jangan. Sudahlah. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam dengan para sahabat duduk ada di Madinah. Duduk. Sayyidina Abu Bakar tengok, Sayyidina Umar tengok anaknya Siti Hafsah, tengok isteri Nabi yang lain macam ada argue dengan Nabi. Macam tak setuju dengan Nabi. Dia macam, hampa ni tak rasa apa kau cakap dengan Rasulullah kot. Lepas tu isteri lain kata,
Hafsah pun sama Betul je lagu tu juga dengan Nabi. Dia kata, Hafsah anak aku pun bergaduh dengan Nabi. Dia keluar daripada rumah, dia pergi cari Hafsah. Dia pergi rumah anak dia. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafsah, aku nak tanya. Betul ke hang tinggi suara dekat Nabi? Dia kata, betul. Dia kata, hampa tak takut kan dengan Allah Ta'ala? Kan dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharulah. Betul? Yang tinggikan suara kepada Nabi. Jadi untuk pengetahuan semua, para sahabat, bila kita baca hadis, para sahabat bercakap dengan Nabi, kita kena faham, para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in ni, mereka bisik tahu cakap dengan Nabi. Contohnya, kita ambil hadis yang kedua daripada hadis 40 Imam An-Nawawi, masa malaikat Jibril mai jumpa dengan Nabi, duduk tanya apa itu Islam, iman, ihsan, semua tanya. Lah kali hadis dia kata apa? Falabistu maliyah, maka Nabi membiarkan kami beberapa ketika. Maknanya biar dalam sehari dua, Nabi tak abang siapa dia. Kami pun duk, siapa dia ni mai hari tu? Dia tanya, dia kata betul. Dia tanya, dia kata betul. Dia ni siapa dia ni? Kata lagu tu. Falabistu maliyah. Nabi biar kami berapa lama. Tahu-tahu tiba-tiba satu hari Nabi tanya, Ya Umar. Sambungan hadis tu. Ya Umar. Atadri manis sa'il. Hang tahu tak? Ingat tak siapa dia yang mai tanya aku hari tu? Okey, Saidina Umar jawab. Saidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Okey, kita kena tahu. Jawapan macam tu, dia bukan macam kita cakap, Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Dah. Dia bisik je. Allah wa rasuluhu a'lam. Sebab apa? Tak mau tinggi suara dengan Nabi. Itu level para sahabat. Mereka lain macam. Mereka punya hormat dengan Nabi ni lain sungguh. Kita tak tertanding Kita baru takat suruh baca selawat ramai-ramai pun ada yang cuak. Boleh ke ni? Boleh ke ni? Baru suruh jom kita mangkit selawat kat Nabi ramai-ramai. Cuak dah. Boleh ke nak? Boleh ni? Baru tak tu. Cuak dah kita. Para sahabat ludah Nabi pun sapu kat badan. Siapa lebih taksub? Kita ke para sahabat? Jangan duk bincang kita hak berdiri ni. Tak kira lah Wahabi ke siapa ke. Jangan bincang tara kita berdiri. Bincang hak sahabat dulu. Sebab sahabat tu paling aula sekali manusia yang kita ikut. Mereka ludah Nabi pun tadah tangan sapu kat badan. Hadis sahih buka. Paling tidak Sayyidina Urwah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Masa mula-mula dia nak bagi kata dua dekat Nabi. Nabi berhijrah pergi Madinah. Awal Nabi kat Madinah, geng-geng Abu Jahal apa semua kata, ni hang pergi bagi kata dua dekat Nabi. Siapa dia? Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Baca hadis tu tengok. Dia yang cerita. Tidaklah air wuduk Muhammad jatuh ke tanah, melainkan wuduk Nabi ditadah dan disapukan ke badan semua para sahabat. Tak jatuh ke tanah. Bayang berebut macam mana? Punya taksub para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah aku tengok ludah Nabi jatuh ke tanah, melainkan bila Nabi meludah, mereka tadah tangan mereka, sambut ludah Nabi dan sapu ke badan. Hak tu lagi taksub daripada kita. Kita takkan suruh berdiri baca selawat ya. Sama macam nyanyi lagu negaraku lah. Negaraku pun berdiri. Betul tak? Apa yang beza teruk dengan hak tu pun kita cuak nak buat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pi kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafsah, betul ke hang tinggi suara dengan Nabi? Dia kata, betul pak oi. Hang tak takut ke dengan apa Allah Taala? Tu Rasulullah. Hafsah kata, dialah tapi dia laki cek. Dia suami saya. Nak buat macam mana? Ada benda tak setuju. Balik pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata apa? Mereka uruskan segala urusan kita. Takkan tak boleh kita tolak ansur dengan mereka. Senang. Mereka uruskan urusan kehidupan kita. Takkan kita tak boleh nak urus bertolak ansur dengan mereka. Habis cerita. Patutnya Nabi lah, bila isteri Nabi kan, ada momen isteri Nabi macam tak setuju. Naik sikit suara, biasa. Ni sejak daripada Siti Hawa lagi lah no. Orang perempuan macam tu sejak daripada Siti Hawa.
Maknanya orang perempuan kalau berperangai begitu, kadang-kadang tinggi suara sikit kat suami, kadang-kadang tarik muka com sikit dengan suami. Itu standard lah, maknanya itu perempuan normal. Sejak daripada Siti Hawa memang macam tu. Hadis. Nabi cerita. Nak cerita semua sini, kita tak ada nak cerita orang perempuan pula. Ke 9 lah. Jadi saya nak beritahu kata apa? Kalau ada seorang lelaki yang ada agama dan ada akhlak, insya-Allah. So saya nak beritahu satu. Ini kajian dia buat. Orang lelaki, dia boleh kenal cantik dengan tak cantik. Orang perempuan tak boleh. Lelaki yang handsome akan hilang handsome dia kalau lelaki tu perangai tak senonoh. Dan lelaki tu mungkin kita tengok, kita rasa nak kena touch up sikit. Tapi perempuan tu punya suka kat dia, rasa dia handsome semata-mata kerana dia pandai buat lawak bagi dia boleh gelak. Betul tak betul orang perempuan? Ya. Orang perempuan dia punya kacak tu tiba-tiba bertukar akan jadi kacak kalau kita pandai ambil hati dia, pandai melawak dengan dia. Sebab tu dalam Nabi sendiri bagi tahu, orang lelaki dua aja jaga. Agama, akhlak. Pasal yang ni tak boleh touch up. Yang ni susah nak touch up bila dah kahwin. Sebab tu sebelum kahwin, yang ni jaga. Muka kita apa semua, jangan takut. Mainlah lagu mana pun, isteri kita tetap akan rasa kita yang paling elok. Jangan takut. Itu Nabi hebat. Baik, nombor 2, orang perempuan. Apa ciri orang perempuan? 4. Simple ya. Tunkahul mar'ah li arba'. Yang pertama, li jamaliha. Orang perempuan, cantik dia. Yang kedua, dia punya nasab keturunan dia. Yang ketiga, dia punya harta dia. Yang keempat, dia punya agama dia. Nabi kata, siapa pilih perempuan yang ada agama, taribat yadak. Senang hidup dia, bahagia pun bahagia. Suatu hari, ini cerita juga. Isteri Nabi yang pertama, Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Ni sangkut pula dengan cerita kita yang pertama tadi. Apa dia? Lelaki yang ada akhlak. Saya cerita sikit kat tuan-tuan. Ketika ditanya, ni kita punya syair lah hadis Nabi. Siapa ikut, dapat sunnah Nabi. Siapa nak bahagia, ikutlah jalan ni. Apa dia? Ditanya oleh para isteri Nabi tentang Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam. Suatu hari Nabi sembelih binatang. Nabi bila syok nak buat kenduri, Nabi sembelih binatang. Nabi kata, ni nanti tolong masak Ustaz. Lepas tu bagi kuah lebih nah. Hantar kat rumah kawan-kawan Siti Khadijah lah, jangan lupa. Mereka dengar lagu tu. Siti Aisyah kata, duk sebut lagi nama Siti Khadijah. Apalah ada sangat dengan perempuan tua itu? Tu hadis. Apalah ada sangat dengan perempuan tua itu? Maknanya dia refer kepada seorang perempuan yang tua daripada Nabi. Nabi umur 25, Siti Khadijah 40, Nabi umur 40, Siti Khadijah dah umur 55, Nabi 45, 60. Lebih kurang lagu tu lah, boleh faham lah. Apalah sangat suka kat perempuan tua tu? Dia kata lagu tu. Bukankah Allah dah ganti kepada kamu yang lebih baik? Maknanya anak darah, hak elok. Kata lagu tu kat Nabi. Nabi jawab. Ini jawapan untuk semua isteri-isteri pertama. Nabi bagi kat kita skrip ni untuk kita. Apa dia? Ni orang ada akhlak lah. Apa dia? Ma ahadukum, Nabi kata, hampa seorang pun daripada isteri yang lain tak akan sama dengan Siti Khadijah. Nabi habaq yang tu dulu, buah pertama. Tak akan sama dengan mana-mana isteri lain, dan isteri lain tak boleh potong challenge dia. Pasal mesti ada huraian. Huraian Nabi bagi. Nabi kata, dia percaya ke aku, dalam kurungan beriman lah. Dia percaya ke aku ketika semua orang tak percaya ke aku. Dia menolong aku masa semua orang larikan diri daripada aku. Dan dia menyayangi aku waktu semua orang mendustakan aku. Nabi bagi ayat tu. Saya ulang balik lah. Contoh, minta izin Ustaz. Nabi kata, ini lelaki ada akhlak.
Isteri pertama ni tak akan sama dengan mana-mana. Pasal dia percaya dekat kita waktu orang lain tak percaya dekat kita. Saya tak tahu geng merabuk macam mana. Tapi kalau cerita saya dulu, tak ada siapa suka kat saya. Masa dulu, masa belajar, siapa suka kat hang? Kerja pun belum. Tahu-tahu ada satu orang perempuan berkenan kat kita. Dia percaya kat kita dengan masa depan dia. Kira terror lah. Yang kedua, dia tolong aku waktu orang lain semua tinggal aku. Cuba ingat balik masa dulu. Nak menikah kita pun dia tolong top up duit sikit. Siapa sanggup nak bagi belanja kita? Orang lain sikit tak ingin nak belanja kita. Dia buat kat kita. Haji senyum. Syok terkenang balik Haji. Tak betul saya kata Haji tu? Betul tu? Lepas tu dia tak akan sama dengan orang lain. Yang ketiga, dia sayang aku waktu orang lain mendustai aku. Sama, kita sama. Orang lain tengok muka kita tak percaya langsung. Pak mertua, mak mertua tengok kita, dia ni boleh ke ni? Tapi main dengan bini kita, dia percaya semua. Sayang semua kita. Hak ni lah yang membezakan dan meletakkan kedudukan isteri pertama berlain daripada isteri hak lain kalau kita ada. Tak boleh potong lah. Sebab tu Datuk Badli Shah pesan, dia kata, hampa kalau nak buat apa, ni saya tanya dia sebenarnya, dia kata, hampa kalau nak menikah apa, kalau tak menikah, isteri pertama jangan tinggal. Tinggal, hilang cahaya dalam hidup hang. Ni Datuk Badli Shah pesan. Tu. Orang ada akhlak cakap begitu lah. Kita hak mana ada, kita ni yang mana ada menikah hak pertama ni, kena main ayat tu. Sunnah Nabi. Nampak macam tak apa nak cerah masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, Siti Khadijah kan isteri A1. Suatu hari Nabi dapat wahyu. Tadi kita kata apa? Perempuan nak menikah ada 4. Cantik, nasab, harta, agama. Jaga agama, jaga semua insya-Allah. Macam ni. Serta dan macam ni. Suatu hari Nabi dapat wahyu. Yang pertama, Iqra. Nabi balik masa tu dah menikah dah. Dah 15 tahun dah menikah. Nabi balik. Balik-balik Nabi ni. Alamak, dah pukul 9 lah. Jam silap. Lewat sejam teruk sangat. Nak kata mohon orang surau yang cakap, orang masjid yang cakap. Percaya je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Nabi dapat wahyu. Nabi kan gementar. Kita semua tahu. Nabi balik-balik Nabi kata istilah yang famous semua orang tahu. Zammiluni, zammiluni. Betul ya? Zammiluni, zammiluni. Selimutkan saya, selimutkan saya. Nabi kata kat Siti Khadijah. Siti Khadijah selimutkan Nabi, ditenangkan Nabi, dia kata kat Nabi. Ini semua cerita ni semua orang tahu. Saya nak cerita yang satu lagi lepas tu. Yang jarang orang tahu cerita dia. Siti Khadijah kata kat Nabi, tenang. Ingat, benda ni bukan benda tak elok. Pasal you selalu tolong orang. Abang selalu bantu orang. Tolong bayar hutang orang, tolong angkat barang orang, tolong hubung silaturahim. Cukup tak berkenan kalau orang buat jahat bergaduh. Dia doa abang benar-benar baik. So Nabi pun makin tenang. Tenang. Okey, tu dia kata ni nak bagi cadangan. Mau tak kita pergi jumpa sepupu saya, Waraqah bin Naufal, dia terror kitab Taurat, kita tanya dia tengok apa jadi. Nabi kata cantik. Bam, bertolak pi rumah kawan tu. Pi. Masuk, minta izin. Duduk. Dia kata kat Nabi, cerita. Nabi cerita kat Waraqah bin Naufal, dengar. Ini namus. Makhluk yang mai itu nama namus dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam Quran, tapi dia tak cakap Quran lah, saya cakap. Dalam Quran, nama dia Jibril. Ini namus. Dia mai dekat Musa dengan Ibrahim. Isa pun dia mai juga. Kata lagu tu. Maknanya suami kamu ni akan jadi Nabi. Nabi jadi macam, semalam orang biasa, hari ni Nabi. Cuak. Sungguh. Jangan kata Nabi itu jawatan besar. Ustaz pun lagu tu. Saya hari ni semalam jadi budak biasa. Tiba-tiba Ustaz Don.
Dia jadi percaya, tak percaya, percaya, tak percaya. Dia kata, suami kamu akan jadi Nabi. Dan dia pasti, masa kata Nabi itu, Nabi macam steady, tapi duk on and off. Lepas tu dia kata, dan dia akan dihalau oleh penduduk kampung ni. Nabi kata, aku kena halau. Nabi tak percaya, pasal Nabi kan semua orang sayang. Dia kata, kamu akan halau. Jadi Nabi bertambah runsing. Aku jadi Nabi, aku akan kena halau. Macam mana logik aku kena halau semua orang sayang kat aku? Jadi otak Nabi tak boleh brain. Nabi duk fikir sebenarnya. Habis-habis daripada Waraqah bin Naufal punya cerita, Nabi balik. Bila balik, Nabi termenung. Dia fikir, betul tak betul, betul tak betul. Siti Khadijah, dia tengok Nabi 2-3 hari lagu tu. Siti Khadijah mai kat Nabi, dia abang, ni bini ada agama lagu ni ya. Bahagia. Dia mai. Ni dialog ni, saya ulang sekali lagi. Saya sebut bahasa kita. Jangan duk pandai-pandai duk ni lah no. Ni nak bagi kita faham ya. Siti Khadijah mai kat Nabi, dia kata, You duk jumpa lagi kah dengan kawan you member tak nampak tu? Nabi kata, masih. Dia duk mai jumpa I on and off. Lepas tu Siti Khadijah kata, next time dia mai, you bagi tahu kat I. Nabi kata, okey, cantik. Next time dia mai, I terus panggil you. Selang tak lama, Malaikat Jibril mai. Malaikat Jibril mai dalam rupa yang Nabi nampak, orang lain tak nampak. Ni tak payahlah saya urai, panjang lah pula saya nak urai. Hadis dia, ayat Quran, tamana nak tunjuk tu semua boleh, tapi panjang lah. Kesimpulan dia, Malaikat Jibril mai dalam rupa yang Nabi nampak, orang lain tak nampak. Saja tambah sikit je. Ada satu orang yang boleh nampak dalam situasi macam tu. Seorang Abdullah bin Abbas. Ibni Abbas biasa sekali Malaikat Jibril mai dalam rupa yang Nabi nampak, orang lain tak nampak. Dia nampak. Masa tu umur dia dalam 10 tahun ke berapa tahun sebelum Nabi wafat. Dia duduk tengok sebelah Nabi lagu tu. Habis-habis tu, dia pergi kat Nabi. Ya Rasulullah, siapa sebelah Nabi tu? Oh, Nabi terkejut. Nampak? Dia tanya, saya nampak. Oh, itu Jibril. Dia seorang nampak. Dia biasa nampak. Atau hadis nanti baca. Lepas tu Jibril mai, ke orang lain tak nampak, Nabi seorang nampak. Dalam rumah tu Nabi dengan Siti Khadijah, mungkin ada anak-anak lain semua, mungkin ada. Tapi Nabi dengan Siti Khadijah. Ni cerita ni berlaku kat mana? Kalau tuan-tuan pergi Mekah, ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Okay, saya tunjuk Ni Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Sana rumah Nabi lahir. Tengah-tengah ni kawasan rumah Nabi dengan Siti Khadijah. Berlaku cerita ni kat sini. Lepas tu Siti Khadijah kata, lain kali kalau member you mai, bagi tahu kat I. Jibril mai. Nabi panggil, dia mai dah ni. Siti Khadijah pun mai, cepat-cepat mai. Siti Khadijah mungkin daripada luar duk pakai kain kelumbung apa semua, mai duk sebelah Nabi. Dia kata, ni member you duk ada dengan you kah? Nabi kata, ada. Ni duk ada ni. Nabi hebat. Siti Khadijah duduk. Lepas tu dia kata kat Nabi, you mai duk belah kanan I. Siti Khadijah kata, you mai duk kat kanan I. Lepas tu Nabi mai duk sebelah Siti Khadijah, belah kanan. Tu Nabi duduk. Siti Khadijah kata, lah ni dia duk ada lagi tak? Duk ada lagi ni, Nabi kata. Okey, you pindah mai duk belah kiri I. So Nabi bangun, Nabi mai duk sebelah kiri Siti Khadijah pula. Lepas tu Siti Khadijah kata, lah ni dia duk ada lagi tak? Dan Nabi kata, ada ni, duk ada lagi ni. Siti Khadijah buka tudung dia. Buka tudung dia. Bila dia buka tudung dia, dia tanya Nabi, lah ni dia duk ada lagi tak? Nabi kata, tak ada, dia hilang. Siti Khadijah terus kali kat Nabi, dia kata, you tahulah makhluk ni mesti Allah utus sebab dia sangat baik. Kalau setan mesti duk, aurat, sempoi. Betul? Cerdik lah Siti Khadijah. Punya cerdik. Nabi dengar lagu tu tenang tu. Nabi tenang tu. Lagu ni isteri kita mau cari. Lagu ni isteri cerdik kita mau cari. Sempoi. Apa pengajaran pertama kita dapat? Orang perempuan punya level, malaikat pun dia test. Abang jangan main-main dengan orang perempuan. Jibril pun kena. Kena scam, buka tudung lari. Orang perempuan punya akal lain macam. Suatu hari saya duduk dalam satu forum, cerita lagi no. Boleh 9-10 dah ni. Esok 4, betul cuti lah no. Hari ni pun cuti lah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, hari ni kerana malam ni saya duduk ceramah, semua orang pakat senyum tu. Syok nak dengar cerita keluarga Rasulullah. Dia syok, dia rasa macam, hey, keluarga mereka ni steady Dia tak koyak punya keluarga tu syok. Benar betul, syok tengok kan. Walhal tiga-tiga tu champion kot. Dah lah hafal Quran, champion, imam lah pula. Perang ni kerana nombor 1. Kena beletak, termenung tiga-tiga. Stereo. Saya syok tengok cerita dia. Dia tak koyak. Benda macam simple lah. Relax lah. Kena beletak pun. Bukan buat apa pun. Kan? Syok tengok. Dan ni semua cerita memotivasi hidup saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi satu hari saya duduk forum dengan satu orang. Kalau tuan-tuan ingat, ada seorang lelaki ni, dia mendapat gelaran ni sebelum COVID lagi cerita dia. Dia biasa mendapat gelaran lelaki satu dalam sejuta. Yang dia dapat anugerah tu sebab dia jaga isteri dia kena kanser darah ke apakah. Dia berhenti kerja bank, dia duduk jaga isteri dia. Kalau tuan-tuan biasa ingatlah peristiwa beliau tu. Beliau jaga isteri sampai isteri dia meninggal dunia. Dia jaga isteri dia sampai meninggal dunia. Ini lelaki ni. Jadi satu hari saya forum dengan dia. Dia orang negeri 9 kalau tak silap saya. Satu hari saya forum dengan dia. Lepas tu dah habis tu dia ada cerita satu cerita kat saya. Saya cerita kat tuan-tuan cerita ni. Apa dia? Dia kata, Ustaz nak tahu? Suatu hari saya adalah bertengkar sikit dengan bini saya. Tengah. Cakap. Tak puas hati. Isteri saya lari masuk bilik, tutup pintu. Kedam, tutup pintu. Dia duduk kat luar, dia kata, tak apa, saya lagi aku masuk tengok bola lu. Dia duduk luar tengok bola. Tengok bola, dia kata, Ustaz, habis tengok bola tu mengantuk, nak masuk bilik pukul 1 pagi masa tu. Dia masuk bilik dia kata. Dia buka kunci. Kunci. Dia ketuk. Yang buka lah pintu ni. Tak mau. Bini dia cerit daripada alamak, dia kata. Kena sound lu tu, dia kata, Ustaz. Lepas tu saya kata, you tak baik tau buat lagu ni kat suami. Tak mau, bini dia kata lagu tu. Lepas tu dia duduk cerayakan, macam mana aku nak masuk ni? Ni, I nak abang kat you. Kalau you tak buka pintu bagi I masuk, you tahu tak, malaikat tak mai tau. Malaikat tak mai jumpa you. Bini dia jerit daripada dalam. You dengan malaikat tidur luar. Level orang perempuan. Saya dengar kata memang betul keturunan lah mereka ni. Belajar dengan Siti Khadijah. Riau. Tu, takat malaikat boleh halau Tok Imam, tak ada masalah. Tok Imam TikTok mesti kena kita mesti kena malaikat boleh halau. Cekang kata. Allahu Akbar. Tak apalah. Mudah-mudahan cerita-cerita tu ada pengajaran untuk kita dalam kehidupan kita. Habis kesimpulan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Keluarga kita dah cerita, bahagia kita dah cerita. Berdasarkan cerita yang membuatkan kita hari ini duduk dalam ni rasa bahagia adalah kerana kesemua cerita kita tadi, mereka ada satu je persamaan, iaitu mereka beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang nak keluarga dia bahagia, jagalah keimanan pada Allah dengan Rasul. Dia buat segitiga lagu tu. Apa dia? Hak tengah ni Allah, ujung ni suami, ujung ni isteri. Lagi dekat kita dengan Allah, maka dekatlah suami isteri tadi. Lagi renggang kita dengan Allah, maka jauhlah hubungan suami isteri tadi. Jadi begitulah juga dengan masyarakat. Lagi tuan-tuan dekat dengan Allah, mai rumah Allah, lagilah dekat kita dengan Allah dan bahagia kita. Maka renggang kita daripada rumah Allah, maka rengganglah hubungan kita. Kata Tok Abah, iaitu Datuk Fadilah Kamsah, siapa yang perbetui semayang, maka dia sebenarnya tengah perbetui kehidupan dia keseluruhannya. Kita perbetui kat tikar sejadah ya. Tang ni ya kita perbetui. Tapi mana pun perbetui hak ni. Semayang, rukuk, sujud, i'tidal ni kita perbetui tang ni. Hak ni je kita perbetui. Allah perbetui seluruh kehidupan kekeluargaan kita. Semoga Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dan saya. Ampun maaf daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Jom kita tutup dengan bacaan selawat. Tapi kali ini selawat kita buat medley 3 sekali. Cepat sikit. Pertama kita baca Assalamualaikum ya. Yang tu.
Lepas kita baca yang tu, kat tengah-tengah ada satu lagi tu, kita akan baca Ya Rasulullah, ya Nabi. Kita baca yang tu. Lepas habis yang tu, kat ujung satu lagi Subhanallah. Okey, 3 medley sekali tu. Boleh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Jom jemaah Masjid Bushra. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا Allah Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi ludhna bika ya Habibu ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu ishfa' lana ya Habibana ishfa' lana ya Habibana laka syafa'a ya Rasulullah ya Nabi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya Allah ya Allah. Masjid Bushra subhanallah walhamdulillah ilaha illallah Allah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya Allah ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Seronok saya bersama dengan tuan-tuan hari ini. Mudah-mudahan ada peluang kita cerita lagi cerita-cerita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.